Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Maksudnya, apa saja yang kita nak buat, kita hanya boleh buat dengan izin dia. Tapi Allah nak buat apa pun, dia tak perlu izin kita, dan dia tak perlu guna kita pun kalau dia mahu. Tapi kerana nak menduga kita, Allah gunakan asbab. Allah bagi izin kita. Bila kita nak makan, Allah bagi kita izin untuk dapat makanan dan makan. Bila kita nak duit, Allah izin kita untuk dapat kerja, dapat duit. Jadi kita lupa pula yang sebenar kita dapat buat semua tu dengan izin dia, tapi kita tak ingatlah, tak tahu. Macam Rashidi, dia tak tahu yang dia dapat kerja itu hanya dengan izin Allah. Dia tak tahu. Dia ingat dia dapat kerja sebab kawan tu kawan dia. Kawan tu dia kenal, bagi kerja kat dia. So dia bekerja dengan percaya kawan dia lah bagi kerja, bukan Allah bagi kerja. Dan kemudian dia dapat duit, dia tak kata Allah bagi duit. Yang Allah gunakan kerja tu je sebagai asbab untuk bagi duit. Tapi dia kata kerja bagi duit pula. Bila dia makan, dia dapat beli makanan, dia tak kata duit tu Allah guna sebagai asbab dia dapat makanan. Dia kata duit dapatkan dia makanan, dan dia makan dan sebagainya lah. Tak ada Allah. Daripada dia bangun tidur, pergi kerja, sampai dia makan, tidur, dia tak ingat Allah. Inilah namanya orang yang lupa Allah. Tentu sekali lah orang ni tak semayang. Kalau dia semayang pun Masa Rashidi ni sebab adat je, dah selalu sangat semayang. Dia lupa kerana perintah Allah. Dia semayang dan niat dia untuk sukakan Allah. Jadi dia semayang lah untuk takut masuk neraka. Rupanya semayang dia tu bukannya ada nilai pun. Bukan boleh buat dia masuk syurga, terhindar dari neraka, tak. Malah dengan semayang dia tu, dia boleh masuk neraka. Sebab tak diterima. Dalam semayang dia tu, dia tak ingat Allah pun. Dia Allahu Akbar, tu je. Tak ingat apa pun. Ingat apa dia cakap, apa yang dia baca tu tak ada. Dia baca je. Macam burung kakak tu dia baca. Kerana dia pun bila semayang, dia pun rasa puas hati dah semayang, dan rasa lega. Dia ingat semayang dia tu Allah terima. Mana Allah terima? Ingat Allah pun tak ada. Niat pun salah. Niat pun salah, ikhlas tak ada, khusyuk tak ada. Jadi dia walaupun semayang mewah, tapi terus buat maksiat. Sedangkan semayang tu, kata Allah,
mencegah mungkar. Tapi tak boleh mencegah mungkar Rasyidi. Dia tak buat mungkar bukan sebab apa? Sebab tak ada peluang. Bila peluang datangnya, Allah duga dia, terus dia buat mungkar. Nampak buat dakwah. Keluar 3-4 bulan, 3 kali jalan kaki. Dia berbangga dengan semua orang. Kau berapa banyak 4 bulan? 3 kali. Dengan bangga, riak. Jadi dia sebenarnya orang yang riak. Tidak ada agama. Agama tak ada kat dia. Dia ada rupa agama. Tapi dia tak sedar dia ada rupa agama. Tak sedar. Dia ingat dia ada agama. InsyaAllah mati masuk syurga. Dengar pula fadilat amal. Dia ingat semayang yang ditulis dalam peda amal tu semayang dia. Yang tak ingat Allah tu, dia bukan semayang dia. Semayang macam Nabi. Itu dia yang tak tahu. Sangka baik aja kat diri dia. Inilah keadaan Rasyidi sampai ke hari ini. Belum berubah ni. Kenapa tak berubah? Dia punya asas tak berubah. Apa asas? Iman dia, hati dia. Iman dia tu ada kat mulut dia. Yang tak dinamakan iman sebenarnya. Kalau kalimah iman ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, ada kat mulutnya macam sepian. Macam Rasyidi, dia hanya ada kat mulut, belum sampai ke hati, ke tahap yang Allah mahu. Kalau kalimah ni tak sampai ke tahap yang Allah mahu, amalan kita lebih kurang amalan orang yang tak beriman ya. Orang kafir, munafikin, musyrikin, nilai amalan kita sama dengan dia. Tak diterima. Sebab itu kita bersama dia masuk neraka. Tapi kita tak sedar. Kita ingat kita masuk syurga. Jadi kita tidak berbuat apa-apa lah. Tak heran langsung kita. Bagaimana nak dapat iman? Paling kurang tahap yang Allah mahu lah. Tahap apa iman yang Allah mahu? Yang mana amal jadi baik lah. Sikit baik lah. Iaitu ada ikhlas. Sikit baik tu maknanya ada ikhlas. Kalau amal pun langsung tak ada ikhlas, dia sama macam amal orang tak beriman. Orang kafir, musyrikin, Yahudi dan Nasrani. Sama. Kata Allah, orang yang Islam, orang yang Muslim, kalau dia bagi sedekah, bagi dengan diikuti dengan kata-kata nista, tak diterima. Sebab sedekah tu dibagi dengan tidak ikhlas. Atau dia memberi hasil tanaman dia, memberi yang hasil tanamannya yang rosak, yang dia sendiri tak mahu, kepada orang miskin. Ini Allah tak terima. Amalan orang kafir pula, dia bagi sedekah untuk dipuji, untuk mendapat nama, juga tidak diterima. Jadi amalan orang yang tak beriman dan beramal soleh ni, yang tak mencapai tahap iman yang Allah mahu ni, dia punya amal sama je dengan amalan orang kafir, musyrikin, munafikin, Nasrani, Majusi. Sebab itu waladhdallin, jangan jadi kami kumpulan yang kau murkai. Dan kedua, yang sesat. Jadi yang sesat ialah orang yang mengucap kalimah, tapi kalimah tak masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu, iaitu tidak menjadi orang beriman beramal saleh. Mereka itulah orang yang namanya sesat. Dan orang yang dimurkai, orang kafir, musyrikin, munafikin, orang Yahudi dan Nasrani.
Mereka juga masuk neraka. Dan orang yang sesat tadi pun masuk neraka juga. Yang tak beriman dan beramal soleh. Jadi yang masuk syurga ni lepas dari neraka ialah orang beriman dan beramal soleh. Ada tak orang Islam hari ni risau saya ni orang beriman ke beramal soleh ke tidak? Tak ada. Rashidi tak pernah tanya dia kat saya sini. Dia buat aja usaha ni. Saya dah beriman beramal soleh ke belum ambil Islam? Tak ada. Tak pernah tanya. Itu menunjukkan dia tak pernah risau untuk jadi orang beriman beramal soleh. Kita bukan hanya membuat usaha yang diterima. Kita kena faham, kita bukan semayang yang diterima kita mahu. Oh, asal semayang Allah akan tahu. Nak terima tidak Allah punya. Saya dah buat. Bukan macam tu. Kalau kita beramal ikut dak aja, kita tak kisah. Nak terima tak terima itu Allah punya kerja. Oh, yalah Allah punya kerja lah. Tapi apa akan jadi kalau Allah tak terima? Apa akan jadi kat kamu? Tentulah kamu jadi binasa. Kalau amalan kita tak diterima, kita tak jadi apa-apa, tak apalah. Ini amalan tak diterima, kita masuk neraka. Nah, kalau tak jadi apa-apa, tak apa. Ini masuk neraka, kena bakar. Bakar bukan api sikitnya. Dia tak kira yang masuk tu anak raja ke, dulu kat dunia anak raja ke, datuk ke, Tan Sri ke, siapa pun tak kira. Semua masuk neraka, dia bakar dengan api yang sama. Ada yang lebih sikit lah panasnya. Yang makin dalam neraka tu makin panas lah. Jadi kita tak risau itu semua. Kenapa kita tak risau itu semua? Kita akan masuk neraka. Rashidi, kenapa? Kenapa kita tak risau? Risau lain. Tak, sebab kita tak percaya. Sebab asasnya percaya kita kepada Allah tu tak sampai tahap yang Allah mahu. Tentu sekali kita tak percaya dengan azab dia ke tahap yang dia mahu. Asasnya sebab apa? Kita tak ada percaya pada Allah dan kata-kata Allah. Bila kita tak percaya pada Allah, kata-kata dia tak percayalah. Kita tak percaya kepada Allah tu ada dengan tahap yang Allah mahu. Kita tak ada. Tentu perkataan dia kita tak percaya juga. Macam Rashidi dia baca hadis semua. Dengar. Tapi tak percaya. Macam mana dia tak percaya Allah tu? Tiada Tuhan melainkan Allah tu, tak percaya ke tahap yang Allah mahu. Tak percaya ke tahap yang Allah mahu. Jadi tentu sekali perkataan Allah tu dia tak percaya. Juga ke tahap yang Allah mahu. Sebab itu apabila iman lemah, tentulah iman adanya neraka, syurga ni juga lemah. Dia bukan ada berbeza pun. Yang pertama kita percaya Tuhan tu Allah tu ke tahap yang Allah mahu. Tuhan tu ada ke tahap yang Allah mahu. Ini Tuhan ada ke tahap yang Allah mahu pun tak ada. Macam Sufyan tak percaya Allah tu ada ke tahap yang Allah mahu dia. Sikit aja. Tentulah perkataan Allah pun dia tak percaya. Sikit je. Dia tak percaya. Dia tahu neraka ada, syurga ada, dia tahu. Tapi percaya tak? Mungkin ada, mungkin tidak, dia kata. Kalau kita kata mungkin ada, mungkin tidak, orang ni takkan berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri dia daripada neraka. Takkan buat apa-apa. Mungkin ada, mungkin tidak. Waktu saya mula-mula pergi sedar dulu, budak senior saya, dia cakap, kita pergi tengok wayang, dia kata. Saya tak usah buat benda tak baik, saya bilang. Saya cakap kat dia. Dia senior saya. Oh,
Itu akhirat tak tentu ada lagi. Dia cakap waktu tu. Saya baru je dia ajak saya pergi tengok wayang. Kita kena seronok kat dunia ni. Akhirat tak tentu lagi. Itulah yang ada dalam diri orang kebanyakannya. Akhirat tu tak tentu lagi. Maknanya tak percayalah tu. Bila tak percaya akhirat tu tak tentu lagi, buat aja lah. Tak tentu lagi. Mungkin ada, mungkin tidak. Kenapa jadi begitu? Sebab Allah tu pun mungkin ada, mungkin tidak. Itu maknanya. Rasidi pun Allah tu mungkin ada, mungkin tidak. So neraka mungkin ada, mungkin tidak. Surga mungkin ada, mungkin tidak. Jadi mereka yang tak percaya akhirat ni dan hanya ada kehidupan dunia ni, tentulah dalam kehidupan dunia ni dia suka berbuat apa yang dia suka. Takkan pula dia nak buat benda yang Allah suka. Allah pun tak tentu ada. Macam mana nak buat apa yang Allah suka? Sejauh mana kita percaya Allah tu ada? Sejauh mana kita percaya Allah tu ada? Sekarang jangan pergi jauh-jauh sangat. Allah beri faedah, Allah bagi bahaya, Allah bagi manfaat, Allah bagi mudarat. Kita akan percaya tu ke tahap yang Allah mahu. Bila kita percaya Allah ada ke tahap yang Allah mahu. Kalau tidak, tak boleh. Macam Hanzalah, dia tak percaya Allah tu ada. Dia tahu je. Percaya tak ada. Boleh dilihat dengan kelakuan dia. Dulu dia buat usaha nampak macam betul. Sekarang dia tak mahu buat usaha betul-betul lagi. Dia kalau Allah tu ada, tak ada, dia tukar-tukar. Apa keadaan pun tetap. Allah ada. Allah melihat. Kalau kadang Allah ada, kadang Allah tak ada, macam Mazri, mana nak istiqamah? Masa dia buat usaha dulu, dia ingat mungkin ada, Allah tak. Lama bila dia dah mula dapat bini kan, itu pun Allah bagi dia tak sedar Allah bagi tu. Dia ingat dia nasib baik, baru bini dia bagi dia duit untuk kahwin dengan dia. Dia tak ada duit. Tapi dia tak percaya Allah bagi duit. Demi Allah saya cakap. Dia tak percaya. Dia ingat duit tu datang sebab perempuan tu baik. Dia tak kata ni Allah datang, Allah bagi. Kalau dia orang yang macam tu, dia tak lari dari kerja Nabi ni. Tapi kerana dia bukan orang yang macam tu, yang percaya semua benda berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, tak ada. Tak ada kat dalam hati dia. So bila itu datang, dia cabut lari. Aku dulu datang Gombak ni nak belajar agama, belajar usaha agama. Sekarang aku dah tak nak buat. Untuk apa aku duduk sini? Aku kena pindah balik Baling. Dia tinggal ke Baling dekat 12 tahun. Ya. Campur dengan dia ada di Bolton tu lah. Hampir 12 tahun tinggalkan. Kenapa dia jadi begitu? Sebab dia tak nampak Allah ada. Dia ingat Allah ni ada kat Gombak je. Dekat sana teruslah dia berhenti. Dia jadi orang biasa, dia kata. Ada pula orang yang nak Allah, tiba-tiba tak nak pula. Tentulah Allah tu tak ada dalam hati dia. Allah tu tak exist. Sama macam etis juga lah. Hanya tak berani nak cakap aku etis. Orang yang cakap saya etis ni orang berani. Dia cakap Allah tak ada. Macam Azri waktu tu, dia tahu Allah tak ada tapi tak berani . Sebab dia dididik dalam suasana Islam, Allah ada. Terpaksalah mengaku Allah ada. Tapi percaya betul tak ada. Macam Sufyan juga.
Jadi hari ni kita ni tak percaya Allah tu ada. Itu masalah besar. Ya. Kita tak percaya Allah tu ada. Percaya tak Allah tu ada? Ke tahap yang Allah mahu? Tak ada. Kan? Jadi Allah tu melihat, mestilah Allah tu ada dulu. Kan? Allah melihat. Allah tahu. Allah memerhati. Itu bila percaya Allah ada lah dulu. Itu tak ada. Melihat pun tak ada, memerhati pun tak ada, tahu pun tak ada. Dengan izin Allah pun tak ada. Sebab itu bila kita tak percaya Allah ada, ke tahap yang Allah mahu, semua tak jadi. Hidup kita jadi hidup yang lalai. Ya? Hidup yang tak ingat Allah langsung. Jauh sekali lah nak dikata orang berzikir. Sebab itu orang yang tak ada yakin ni, ke tahap yang Allah mahu Allah ada, berzikir pun dia tak ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, tak ingat Allah dia. Allahu Akbar, la ilaha, tak ingat dia. Sebab basicnya percaya Allah ada tu tak ada. Tak pernah berfikir pun Allah ni ada ke tidak. Cubalah fikir. Betul ke Allah ada ni? Datuk nenek aku cakap Allah ada. Betul ke? Tak nampak Allah tu ada. Nah, fikirlah. Tanyalah. Kan? Sebab 5 waktu aku menghadap dia. Kalau aku tak percaya dia ada, aku menghadap siapa? Jadi kalau kita percaya, tak percaya Allah ada, kita tak tahu apa yang kita buat. Sebab itu apa kita baca pun kita tak tahu. Apa kita baca kita tak tahu. Kita macam berdiri aja. Last habis 5 waktu kat masjid pula tu, macam Rasidi ni. Tapi semayang kosong. Kenapa tidak berubah? Hari ini iman amal saya patut lebih baik dari semalam. Hari ini, besok lebih baik pada hari ini. Itu sebenarnya perkara yang patut jadi pedoman atau perkara yang menjadi perkara besar dalam diri satu orang untuk dia maju kekal ke hadapan. Kalau tidak, dia tak boleh ke hadapan. Maksudnya, kalau tidak, dia tak boleh sampai ke kemuncak kecemerlangan, menjadi kekasih Allah, macam Hanzalah. Hanzalah tak boleh capai kemuncak kecemerlangan sebab dia tak pernah, walaupun disuruh, menganalisa diri dia sendiri hari-hari. Dia tak pernah duduk, saya hari ini punya amalan baik ke daripada semalam. Tak ada. Dia biasa je, buat aja apa yang dia nak. So bila kita tidak memperlihatkan keadaan kita, sama ada iman, bukan harta kita hari ini lebih baik daripada semalam, itu diguna oleh pakar motivasi lah, yang banyak dapat duit akibat daripada berceramah, benda-benda yang membuat orang bersemangat nak jadi kaya. Tapi dulu satu waktu begitu gairah, benda tu baru kan. Lama-lama dia orang pun dah fed up. Sekarang ceramah keluarga bahagia, keluarga sunnah, macam-macam. Dia orang ingat semua ni dapat dibuat dengan dengar ceramah. Rupanya tak boleh. Ceramah ni tak boleh buat you dapat jadi kaya. Yang bagi kaya Allah, yang bagi miskin Allah, yang bagi keluarga bahagia Allah. Senang cerita, taat perintah Allah lah, sampai Allah sayang pada kamu. Itu aja.
Apa yang kau nak motivate, nak jadi kaya semua. Jadi perkara tu semua penipuan. Jadi hari ni orang yang berceramah tu dah tak ada kerja dah. Tak ada orang lagi nak masuk kursus tu. Jadi mereka dah jadi lain pula lah. Mereka tukar pula lah. Jadi pengadil pula. Kepada PU, pencetus ummah. Jadi ini semua percakapan-percakapan ni, percakapan rosak. Sebenarnya iman dan amal kita, bukan harta. Lebih baik hari ini dari semalam. Besok lebih baik daripada hari ini. Bukan harta tu. Tapi orang yang tak beriman dan beramal saleh macam Pendi ni, dia tak lihat iman amal tu. Harta. Saya hari ini lebih baik semalam. Hari ini saya bawa Grab, lebih baik semalam pendapatan. Besok lebih baik hari ini. Dia tukar hadis tu. Dia iman amal kepada duit, dinar dan dirham. Sebab itu Nabi bagi tahu Bani Israel emas dan perak Tuhan dia. Umat aku dinar dan dirham. Semua duit. Yazid hari ni baru dia bekerja sendiri. Dulu kerja kerajaan dia tak pernah minta Allah duit. Sebab dia tahu tiap bulan ada duit. Macam Samad sekarang. Tak ada Samad melolong tiap-tiap hari, ya Allah bagi duit, tak ada. Pernah tengok? Allah bagi job. Sebab tiap bulan dapat. Allah bagi job. Tapi bila dah buat kerja sendiri, pergi hantar barang semua ni, minta pada Allah. Allah bagi job ya Allah. Untuk apa minta job? Minta duit lah. Tapi dia punya minta duit itu bukan dengan betul yakin. Kerja juga. Allah bagi duit. Percaya kerja tu bagi duit. Jadi tak ada kabul juga lah. Kita kalau doa betul Allah bagi duit, dapat. Allah tak ada kerja boleh dapat. Kalau betul kita kerja Allah bagi duit. Tapi kalau macam kamu ni tak ada percaya Allah bagi duit, minta melolong sampai lama-lama bila tak dapat duit marah Allah. Kecewa dan marah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab apa hari ni dia minta duit? Sebab dia tahu tak ada orang nak bagi duit kat dia. Kalau dulu dia bekerja, selama dia bekerja sampai ke Twin Tech, itulah tabiat dia. Tak pernah minta dengan Allah duit. Tak pernah dia minta. Tiap bulan dapat gaji, tiap bulan, walaupun sikit, mana dia minta. Tapi sekarang hari-hari minta. Tapi bila yakin bukan Allah bagi duit, minta tu tak diterima juga. Kan? Tapi bolehlah minta. Bukan maknanya dapat. Kan? Macam Cina tu kan. Kenapa dia minta? Sebab dia berniaga. Melayu kenapa tak minta? Bekerja dengan orang. Dua-dua tak ada iman sebenarnya. Dua-dua yang kafir, yang orang kafir ni memang kafir lah. Yang orang Islam tu tak ada iman. Mengucap kalimah. Iman tak ada atau iman tak sampai tahap Allah mahu. Akhirnya semua masuk neraka. Yang Cina minta dengan Allah tu, minta dengan Tuhan itu duit, pun masuk neraka. Yang Islam tak minta duit tu, yang iman tak ada, pun masuk neraka. Kata yang Allah mahu. Jadi kita ni nak masuk surga, selamat dari neraka, bukan benda kecil.
yang kita anggap hari ni benda ni cincai. Sufyan anggap benda ni senang. Mana dia ambil hal tentang nak jadi orang beriman beramal soleh? Mana Yazid ambil hal nak jadi orang beriman beramal soleh? Saya cakap dengan dia, kau nak jadi beriman soleh, hati kau kena kosong dari cinta dunia. Perkara besar yang kau ada dalam hati, cinta bini. Kau sila ceraikan bini. Dia tak nak buat 10 tahun tak nak buat. Maknanya dia tak mau. Dia tak ada keinginan. Sebab dia tak tahu bahawa bila kita jadi orang yang bukan beriman beramal, kita orang yang rugi. Dia bukan tak tahu surah Fatihah, surah Wal Asri. Wal Asri, demi masa. Semua rugi, melainkan beriman beramal soleh. Tapi tak faham. Dia kata tak, Quran ni tak betul. Yang rugi orang tak ada duit, dia kata, bukan orang beriman beramal soleh. Dia percaya yang rugi ni orang tak ada duit. Bukan beriman beramal soleh. Yang aku nampak dengan mata aku, yang rugi orang tak ada duit. Tapi Allah cakap yang rugi tak beriman beramal. Ini Allah bukan dia tahu pun. Macam tu lah. Aku tahu lagi dari Allah. Aku tahulah, aku nampak. Ada duit, barulah berjaya macam Sufyan. Ada duit, barulah berjaya. Benar. Kul Wal Asri ni tak betul. Allah ni cakap tak betul lah yang. Macam itu punya dalam hati. Tak berani cakap. Tapi bila kita tak mau ikut, mana kita cakap tu tak betul lah. Kita cakap mana ada duit baru betul Allah. Allah ni tak betul ni cakap beriman beramal soleh ni. Tidak juga sama. Kita hari ni cakap yang berjaya ni yang banyak duit. Tapi dia orang kata, kenapa Amir Sab ni tak kerja pun banyak duit? Dia tak ada macam kita. Kena ambil Grab lah. Kena Lalaimu. Kena Grab Panda Food kan? Dia pun macam kita juga, manusia. Dia tak perlu makan ke Amir Sab ni? Banyak makanan dia. Rumah dia. Dalam dia tak ada kerja tu, dia boleh renovate rumah dia pula. Kan? Dia baikilah rumah-rumah yang rosak. Mana Amir Sab dapat duit? Tanya. Kita mau duit lah. Kita bukan mau iman amal saleh. Amir Sab ni tak habis-habis cerita iman amal saleh, iman amal saleh. Cerita nak dapat duit tak ada. Yang dia dapat duit. Dia tak tahu bahawa banyak duit tu ada pada Allah. Nak dapat kemuliaan tu ada pada Allah. Yang kamu semua nak ni ada pada siapa? Jadi sebenarnya kalau kita dapat Allah, kita dapat semua yang kita nak. Itu kamu tak faham. Jadi Amir Sab ni dia dah dapat Allah. Kita belum. Kita disuruh oleh Amir Sab nak dapat Allah, puas-puas. Kita kata tak mau. Amir Sab ni menipu. Menipu suruh kita bang. Aku ni tengok susahnya. Kata Aziz. Amir Sab ni menipu suruh kita nak Allah ni. Betul ke Allah bagi? Aku tengok bukan Allah bagi duit. Kerja bagi duit. Yang aku tengok kerja bagi duit. Mana ada Allah? Jadi kalau dengar ceramah ni dengan yakin Allah tak ada, memang tak masuknya. Atau duduk dalam ceramah ni yakin sikit aja Allah ada. Ceramah ni macam tak betul aja macam tu. Jadi nak dengar ceramah ni dan nak amal dia, kena duduk dalam ceramah ni dengan iman yang kuat dan betul. Sebab itu saya atau orang berceramah ni jangan heran kalau tak ada orang nak ikut. Orang bukan dengar nak ikut.
Bila dia ada iman kuat aja dia boleh ikut. Kalau tak ada iman kuat, 1000 tahun dengar, tak boleh ikut. Jadi manusia ni kena mula-mula usaha untuk keluarkan cinta dunia daripada hati dia. Dan dengan izin Allah, masuk cinta Allah. Apa yang dia kena buat? Pertama, dia kena mengucap itu mesti. Lepas mengucap, dia kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran dengan pengorbanan harta dia. Kedua, dia kena semayang 5 waktu berjemaah. Sama ada dia mahu tak mahu, paksa berjemaah dan semayang malam dengan cara Muhammad SAW. Ketiga, dia kena bayar zakat dan sedekah harta diri kepada fakir miskin, anak yatim, orang musafir yang bermasalah, dan melepaskan tawanan perang itu tak ada kena-mengena sekarang. Dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Ini 3 perkara kalau orang ni buat. Sebab itu banyak dalam Quran tentang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, tentang semayang, tentang bersedekah. Perkara ni, bersedekah dan zakat ni, perkara ni akan buatkan cinta dunia keluar kalimah masuk. Dan untuk buat benda ni jangan tunggu iman kuat. Iman takkan kuat dengan tunggu. Iman kuat kena buat kerja ni. Bukan tunggu iman kuat baru saya boleh buat kerja tak malam, baru saya boleh semayang. Bukan. Kena buat 3 perkara saya sebut tadi dengan mujahadah. Melawan keinginan. Keinginan nak duit, keinginan nak perempuan, keinginan nak benda. Out. Keinginan nak Allah. Tukar. Hai mujahadah. Itu yang kamu semua tak nak buat. Kan? Kamu nak terus macam misal dapat semua dunia. Kamu pernah lihat tak misal susah? Semua mengeling kepala saya tengok. Pernah tak tengok misal susah kau? Ada? Ada pernah tengok saya susah? Kau dah lama ikut saya kan? Dapatnya ni. Apa? Ada je. Dia kata ada je duit. Bukan sekarang kau, dulu lagi. Masa iman saya tak berapa kuat. Haji Ilyas pernah cakap dengan saya, yang saya belajar dengan Amir Sa'ad ni iman. Kenapa dia cakap iman? Sebab masa tu saya ada duit RM10. Saya kata kau jangan order banyak sangat, sikit je. Nanti lepas ni saya dapat duit. Betul saya dapat duit. Dia terus naik, melambung iman dia. Amir Sa'ad ni betul tu. Macam Rashidi juga. Dari dulu lagi. Dan apa lagi sekarang. Dulu tak kuat iman sangat. Kuat iman juga lah, tapi tak kuat sangat macam sekarang dibanding sekarang. Allah dengar cakap saya ni. Dia naik ke langit. Kamu punya tak naik ke langit. Apa pun tak naik, mana nak dengar? Betul tak? Kita kalau nak Allah dengar ni, dia naik ke langit. Nak kena langit, mana kena benda tu ikhlas. Jadi bila kita dapat Allah, kita dapatlah duit. Kena duit dengan Allah. Kaya dengan Allah, miskin dengan Allah, sakit dengan Allah, senang dengan Allah. Apa pun dengan Allah. Nak dapat kuasa dengan Allah. Nanti tuan tengok, Allah bagi saya kuasa. Bukan di Malaysia, pemerintahan di bumi. Surah An-Nur ayat 55. Kami berjanji kepada mereka yang beriman beramal soleh, kuasa pemerintahan di bumi. Allah bagi kuasa di bumi. Di bumi min seluruh dunia. Bukan di atas langit di dalam bumi. Emas, perak, permata, burung, semua bawah kekuasaan orang yang beriman beramal soleh. Sebab semuanya pada Allah. Lepas tu kamu heran macam Nabi Sa'ad boleh dapat ni semua. Jawabnya satu, dia dapat Allah. Dia dapat segalanya. Kamu hilang Allah. Kamu hilang segalanya. Okey guys.